arcoiris Orselinda também Orselinda. Let's cooking. Okey, kita tengok menu kita apa yang kita dapat hari ni. Hari ni saya dapat, saya ambil dua Kita ada 3 bean salad dan ini untuk diabetik untuk diabetik punya lunch. Untuk mereka yang ada kecil manis saya tak ada kecil manis tapi saya nak makan juga. And then kita ada chicken burger. Ni chicken burger dia punya burger dia ni. Dan kita ada baklava. Kita ada scrambled profiterole apa benda dah. So hari ni kita makan chicken burger burger ayam. Okey, burger ayam. Tu dia burger ayam. Okey, burger ayam dan kita akan platingkan kita akan platingkan. Okey, dah siap plating. Ini kita punya Ini kita punya 3 bean salad. Kita ada baklava side untuk kita punya pencuci untuk kita punya dessert ataupun cuci mulut. Kita ada caramel profiterole dan kita ada buah-buah limau mandarin lagi yang masih segar. Dan kita ada buah pisang, banana. And this one kita punya chicken burger. Chicken burger. Alright. Yang telah di plating. Okay. So now mari kita cekik, mari kita makankan dia. Okay. So now mari kita cekik, mari kita makankan dia. Okay. Hai, apa khabar semua? So hari ni kita nak cerita pasal liwat. Liwat. Kenapa suka cerita pasal liwat? Liwat tu maksudnya apa? Liwat tu maksudnya adalah kalau orang-orang Arab dipanggil lelaki dengan lelaki lah, liwat, main dubur. Tapi kalau di Malaysia tu maksudnya liwat tu adalah perbuatan di mana zakar itu masuk ke dalam donat. Kau tengok jari aku sekarang ni. Cantik tak? Berpakaian merah, serba merah. Walaupun aku buat sebenarnya semamai tak cantik nampak tu. Sebab saya punya mata tak macam dulu. Orang kita masa saya muda-muda dulu, mata kita awas, jadi kita sapukan dia tu nampak cantik je kan. Sapukan Quitek ni, nama Quitek. Murah je Quitek kat sini apa ni? Quitek bagi yang tak tahulah, sebab ada yang goblok kan. Yang mereka yang goblok tu, ada yang goblok, nama goblok. Yang orang-orang Islam tu goblok sikit kan. Dia namanya Quitek I suka warna pink pekat macam ni. Sebab I suka warna pink kan, warna pink pekat kan. Okay. Ada orang suka macam-macam colour lah, tak apa cerita colour. Jadi saya tengah sapu tu, tengah menyapu-nyapu. Kita sekarang ni bila umur dah 40 something memang ada masalah rabun dekat. Jadi aku, kenapa ni bila pakai spray? Lah, dah semamai dah tengok. Aduh, macam mana? Nak kena padam balik. Sebenarnya saya nak pakai yang ini. Ini murah je ni, 1 pound je. 1 pound yang ni. Cerita lah kan, tak ada apa nak buat kan. Ni yang apa ni? Kita punya apa ni? Kita punya apa ni? Macam ni. Nak pakai macam ni. Kuku yang macam ni, tapi makan. Aku letak tak lekat-lekat dia punya gam dia. Aduh, mentang-mentang 1 pound je aku beli kan. Tapi tak kisahlah, tak payah pakai macam ni je, senang kita nak buangkan dia kan. Idea nak pakai Quitek ni sebab yalah kita pun malu juga kan. Kita bukanlah secantik mana. Lepas tu merempat kat negara orang. Lepas tu makan tidur duduk hotel. Dan kita tengok orang perempuan lawa-lawa, perempuan kat situ mata biru, rambut belang. Kerja apa yang tadi saya tunjuk tu apa? Kerja untuk bersihkan sampah, bersihkan housekeeping kat sini. Dia orang okey je. Jadi
terpaksalah kena buat kuku sebab kita masih belum boleh nak bekerja, jadi jaga kuku lah. Tak boleh nak kerja, nak buat apa-apa. Kau kalau kerja kat rumah tu, kau nak sental periuk ke, tertanggal lah kalau kau sental periuk ke, sental periuk ke, nak sapu sampah ke, nak angkat-angkat ke, nak angkat sampah, nampak kuku panjang-panjang macam tu, macam mana nak buat, kan tercabut kuku kau kat situ. Jadi terpaksalah kita kena buat kerja kita sendiri kan. Kita menghormati orang, so I buat kuku. Sebab maksudnya tak ada apa-apa nak buat masa ni. Nanti kalau dah kerja pun tak boleh dah nak pakai kuku, tak boleh nak buat kuku sebab kita dah kerja. Jadi kerja tak memilih kerja lah. Tapi saya tak adalah nak mohon kerja yang macam tu. Mungkin saya akan mohon kerja yang sesuai dengan saya lah, yang sesuai untuk kita nak merelah. Kita kan gebo-gebo, kita kan LGBTIQ, kerja yang sesuai lah, yang mungkin saya nak melanjutkan pelajaran juga, ambil short term punya pendidikan dekat sini. Kalau kita sambung belajar, kita boleh dapat duit, so samping-samping tu kita boleh dapatkan pekerjaan yang okey sikit, betul tak? Hai, so apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Macam saya bagi tahu tadi, kita ada chicken burger with a chip, dengan apa ni, kentang goreng. Dan hari ni saya nak makan salad je. Kita makan salad, mengurangkan makanan-makanan yang berat. Ini adalah bean bean ni bagusnya 3 bean. Ada kacang merah, kacang apa lagi ni, kacang apa entah, dia ada 3 bean 3 bean dijadikan salad dengan segala timun, salad lettuce dengan macam-macam lah, ada kale apa semua, ada tomato So saya lupa nak beli dia punya, saya suka French dressing, dia punya yang sauce dia tu kan, tapi tak apa, kita pakai mayonis je. Dan ini adalah burger, chicken burger, kita ketepikan. Okay, alright. So kita makan, kita kasihkan mayonis je. Okay, like this, kita tuangkan mayonis. Pakai mayonis je cukup lah kan, betul tak? Ya. So tanpa membuang masa, sebelum kita makan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita grace before we eat. Okay, semoga makanan ini memberi kesihatan kepada kita, diberkati. Okay, in the name of Jesus Christ, amen. So marilah kita makan, kita gaulkan kita punya salad kita. Makan salad je lah, malah nak makan berat-berat lah, ya. Sebab kita pun nak cerita mengenai liwat, berjubuk. Kalau bahasa-bahasa Pondan dipanggil berjubuk. Cik, bukan cik ta, tapi cik entut. Ya. Ni kita punya salad kita. Hari ni kita akan cerita mengenai kebaikan ataupun the benefit bila anda melakukan liwat. Bila anda buat liwat, dia ada kebaikan dia. Jadi kita akan bercerita mengenai kebaikan liwat. Kepada orang yang bodoh, agama yang goblok, Tuhan yang bodoh dan bebal ke situ. Mungkin dia tak nampak lah, sebab dia percaya kepada kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan. Tapi kita bercakap tentang perkara yang boleh dibuktikan. Agama Kristian sentiasa relevan sepanjang masa, sepanjang zaman, dan merupakan agama yang the true in this world. Okay, sampai tu makan kalau kita nak french fry kan. Okay, seks dubur boleh menyebabkan kepada organisma yang lebih sengit bagi setengah orang, dan ianya menghilangkan peluang kehamilan. Mencubanya boleh menambahkan kelainan kepada kehidupan seks anda dan membina keintiman, tetapi ia bukan untuk semua orang, dan tidak semua orang harus melakukan liwat. Okey, kita ambil tomato. Okey. Seks dubur ni biasanya dia boleh memberi daya saingan yang intim
kita rasa macam sengit. Sengit tu maksudnya macam mencabar. Ini kerana mereka boleh memberi daya dengan sengit, iaitu kerana dubur dipenuhi banyak hujung saraf yang sensitif. Maksudnya bahagian kau punya donat kau yang ujung-ujung tu, yang ujung dan dalam rektum kan, masuk rektum tu memberi dia rasa yang sensitif, yang banyak sensitif itu, dan sebahagian daripadanya disambungkan kepada alat kelamin kita. Dan bukan itu saja, sebab bila dia banyak ujung-ujung saraf dia tu ada saraf, dia akan memberi sambungan kepada alat kelamin kita, sama ada lelaki ataupun alat kelamin perempuan. Apa? Wah, semamai nampak ni. Bukan setakat kuku aku semamai hari ni. Tumpah dia terpercik dia punya tomato dia. Okey, dan kepada lelaki-lelaki cisgender ataupun cisgender, orang yang ditugaskan sebagai lelaki semasa lahir, maksudnya dia adalah lelaki, so seks dubur ini boleh memberi rangsangan kepada prostat, dia punya prostat dia, dan membawa kepada organisma prostat yang cukup kuat untuk menghantar gelombang keseronokan kepada kepala hingga ke kaki. Daripada kepala sampai ke kaki memberi dia rasa menyihatkan kita punya prostat, sebab dubur tu dekat dengan prostat, jadi memberikan dia rasa kepada prostat daripada kepala sampai ke ujung kaki bagi lelaki cisgender. Okey. Mama. Dan bagi wanita cisgender pula, bagi orang perempuan dan orang yang ditugaskan sebagai wanita semasa lahir, maksudnya dia lahir sebagai seorang perempuan, seks dubur boleh melanda pada titik panas, iaitu titik G dan titik A. Kedua-duanya terletak di sepanjang dinding faraj, di mana bahagian dinding faraj ni, ya, tetapi secara tidak langsung boleh dirangsang semasa dubur. Maksud semasa you cek entut tu, bila cik entut katalah kat bawah ni, dia merangsang kepada dinding-dinding kawasan faraj ini. Jadi seperti prostat juga, perempuan pun ada prostat. Bintik-bintik ini berfungsi untuk menghasilkan orgasm pada badan wanita tu sendiri. Orgasm ni bukan hanya kepada alat kelamin, tetapi badan kita juga boleh merembeskan orgasm. Menggosokkannya dengan cara yang betul malah boleh menyebabkan terpancut dalam faraj itu air yang dirujuk kepada pancutan wanita. Okey. Setengah agama ataupun kepercayaan, ya, mereka mengatakan bahawa seks dubur ni adalah tabu. Tetapi tabu inilah yang menyebabkan manusia ingin menerokai segenap organ-organ dalaman kita, organ-organ dalam tubuh badan kita untuk dirasai, untuk dinikmati, ya. Mungkin kita bercakap tentang tabu itu bergantung kepada fahaman dan kepercayaan orang terhadap liwat itu, ya. Sebagai orang yang mempunyai penis, mempunyai banana, so dia akan merasai satu penerokaan ke satu tempat yang baru yang harus dicuba. Di samping itu, dia juga memberikan satu rangsangan nafsu yang luar biasa kerana rasanya berbeza dan menambahkan lagi keintiman you dengan pasangan hidup you. Maksudnya kalau you wanita yang boleh melakukan liwat dengan suami, maksudnya dia menambahkan lagi keintiman untuk you dengan pasangan suami you. Kerana benda ini berbeza. Ini biasa, everybody talk. But ini satu untuk yang baru, ya. Kena baca seterusnya. Semuanya ini boleh membantu kepada keintiman jika anda bersama dengan pasangan anda. Ia lebih intim daripada berkongsi tempat yang ketat dan dengan pasangan anda. Maksudnya dia cakap tempat yang lebih ketat, sebab lelaki ni dia suka tempat yang virgin, yang lebih ketat. Seks dubur juga memerlukan komunikasi yang baik dan banyak masa yang boleh dihasilkan untuk mencuba sudut dan kedudukan yang berbeza untuk mencari perkara-perkara yang sesuai untuk anda berdua. Maksudnya you boleh cari bahagian-bahagian tertentu untuk you nak berkongkek untuk dubur tu. Macam-macam pattern, macam-macam style you boleh buat. Semua ceramah dan permainan ini boleh meningkatkan keintiman antara dua orang dengan berjuta-juta kali. Aktiviti seksual yang telah dikaitkan untuk, ya,
So, apa yang saya nak cakap kat sini lah, aktiviti-aktiviti untuk berdubur ini telah dikaitkan dengan menurunkan risiko penyakit jantung, hipertensi dan juga stroke. Di mana kalau kau kena jubur kat situ, kau cintut, dapat mengurangkan penyakit jantung sebab rangsangan yang diberikan kepada rektum ujung saraf itu dapat merangsang daripada otak, otak sampai ke kaki. Jadi jantung akan memainkan peranan yang penting dalam uberorgasm. Di samping itu dapat mengurangkan hipertensi dan juga stroke. Bagi mereka yang jarang buat dubur itu mungkin boleh terkena stroke. Tidur yang lebih baik dan mempunyai faedah hebat dan mempunyai hebatnya tersendiri. Sistem imun ya, maksudnya you dapat tidur dengan baik, dengan selesa bila setelah you dicentut tu. Betul, sebab saya setelah dicentut saya rasa seronok dan saya rasa happy dan saya rasa lega lega sangat. Dan kalau bagi yang top pula, dia dapat merasakan kenikmatan yang luar biasa sebab kita punya banana kita rasa lebih grip, lebih masa you orgasm tu you rasa macam terlepas apa yang kat badan you tu keluar, rasa macam puas yang teramat sangat. Dan dia dapat menyebabkan kamu tidur dengan lena, nyenyak, dibuai mimpi. Di samping itu, seks di samping itu, liwat juga dapat meningkatkan sistem imunisasi. Imunisasi kekentalan badan. So, dan meningkatkan dan meningkatkan libido. Selain itu, melegakan sakit kepala. You kalau tak centut, yang kena wanita kebanyakan kena migraine. Jadi kalau saya bagi cadangan ini, bila kajian telah dibuat, you migraine, apa kata kalau you cuba liwat dengan suami you untuk mengurangkan perasaan migraine ataupun tekanan perasaan. Samping itu, dia cakap kat sini melegakan senggugut. Betul juga kan, kalau kau kena senggugut, kau punya faras kau kena senggugut, lepas tu kau tak boleh nak berasmara dana dengan suami kau. Kasih suami kau centutkan kau, kasih suami kau liwat kau, dia dapat menyentuh bahagian-bahagian dinding-dinding faras untuk mengurangkan rasa senggugut. Jadi di samping itu juga anda akan dapat mood yang lebih baik dan dinding deriere. Dinding deriere tu aku tak tahu dinding apa, mungkin dinding faras lah. Ya, anda juga manfaat kepada kesihatan anda, juga bermanfaat kepada kesihatan anda. Jadi sebagai contoh, rangsangan prostat juga boleh membantu mencegah dan merawat disfungsi erektil ataupun ED ataupun prostatitis dan juga ejakulasi yang menyakitkan. Anda mengalami orgasm, maksudnya mengalami orgasm, kalau lelaki kita macam terpancut sewaktu diliwat atau diduburi, ini dapat melegakan rasa tekanan. Kalau perempuan sama juga, jika anda diliwat dan anda melalui orgasm dalam faras you dapat mengurangkan, melegakan tekanan dan dan mengurangkan keradangan dan juga mengurangkan kesakitan dan peredaran darah yang baik. Dan seterusnya, kulit kita akan jadi lebih baik. Maksudnya secara alami, bila kita melakukan liwat, kulit kita akan nampak cantik. Sebab tu kalau you tengok kebanyakan adik-adik ke pondan-pondan ke, dia nak jual produk kecantikan, you tengok kulit dia. Diorang tak payah nak buat terlampau banyak produk kecantikan. Diorang memang dah memiliki kulit yang semula jadi cantik. Macam I tak ada duit lagi nak buat untuk kulit, untuk treatment laser ke apa, tapi tengok kulit I 44 years old masih lagi okey, sebab benda tu secara tidak langsung merangsang kepada kulit. Sebab apa? Usus kita memainkan peranan penting kepada kulit, iaitu kalau kita makan collagen, makan vitamin C. Jadi kalau kita bagi dia kerja, dia sendiri akan merangsang kepada kulit kita. Okey, so selain daripada itu, yang last sekali, ia dapat mengurangkan risiko kehamilan. Jadi kepada mereka-mereka yang melakukan liwat ni, dia dapat mengurangkan kehamilan. Mana ada orang berjubur boleh mengandung kan? Tak mungkinlah mengandung kan? Tapi keseronokan yang lebih, kenikmatan yang lebih, tetapi dapat mengurangkan
kadar kehamilan. Jadi tak adalah kalau kau jadi suami, yang tahun ni I cuma nak 2 orang anak je. Tiba-tiba nak 2 orang anak. Bila suami you tengok ada perempuan lain je, oh my god, suami aku dah gatal ni, lagi kaya kan. Betul tak? Kerja asyik nak beranak je, cik. Kongkek-kongkek beranak. Jadi tak dapat nak menghalang kalau isteri nak beranak. Kerjanya nak mengandung je, nak buat kilang kat situ. Nampak suami dia beranak. Terus Emelina buat lagu, aku janda anak 6. Kau tengok, semata-mata kebodohan you untuk mengandung dan selepas tu menjadi janda, ramai anak kat situ ya. You dapat membentuk keluarga yang lebih harmoni, yang lebih sempurna, iaitu dapat mengurangkan kadar kehamilan bila you melakukan seks di dubur. Di atas sebab itulah kenapa lelaki-lelaki sekarang ni mencari orang-orang seperti saya, like me. And for the guest people, because dia lebih seronok, lebih enjoy berbanding dengan jika dia ada hubungan seks dengan perempuan, sebab takut kalau berlaku kehamilan, nanti nak buat pengguguran. Di sini dibenarkan untuk pengguguran di Europe. Di negara Europe abortion dibenarkan. Di negara French pun telah dibenarkan sepenuhnya. Jadi tak adalah nak menyusahkan diri you, nak buang anak. Apa tu, lelaki tak bertanggungjawab, nak seronok lepas tu tak bertanggungjawab. Jadi kalau kamu melakukan hubungan liwat ini, jadi suami pasangan you rasa seronok dan kamu tidak perlu risau tentang kehamilan. Okay? Understood? Jadi kita cerita seronok ni seronok lah juga. Kalau kita nak jadi kaunselor, I boleh jadi kaunselor ya. Jangan jadi kaunselor, janganlah kamu berjubur. Masuk neraka, gegar dunia you all. Ya, kiamat, akhir zaman. Tu orang bodoh yang agama goblok macam tu. Ya. Something like what I said. Bila kita nak melakukan seks ni, kita kena bijak, kita kena pandai, kita kena belanjang. Kebarangkalian untuk berlaku STD ataupun STI, maksudnya sexual transfusion infection, maksudnya sama ada kena gonorrhea ke, syphilis ke, ataupun hepatitis ke, whatever ke. Jadi benda ni harus dipelajari. Jadi jika kamu berminat untuk libatkan diri untuk liwat, ya, sama ada you nak meliwat ataupun diliwat, sama ada you top atau you bottom, kena belajar tentang ilmu seksual dengan yang sebenar-benarnya. Jangan sampai ikut nafsu je dah terus kau pergi centur kat situ. Macam-macam penyakit ada, termasuk HIV. Tetapi HIV juga berjangkit jika kamu melakukan hubungan seks dengan faras, dengan puk, ya. Jadi kalau kamu suka keintiman yang seperti itu, pastikan kamu mengikuti ceramah kesihatan. Macam di London, di United Kingdom, kita ada Sexual Health Clinic, ya. Sexual Health Clinic. You kena ikut kerajaan punya Sexual Health Clinic. Diorang akan mengajar bagaimana cara untuk melindungi diri anda daripada sebarang penyakit-penyakit kelamin. Jadi kena ambil vaksin, kena sentiasa mengikuti arahan-arahan doktor. Faham? Saya bercakap ni kat depan tu ada laptop. I baca, scroll supaya tak lari point kot. Nak bercakap tentang fakta ni, kita kena orang yang bijak pandai, dah buat kajian, saintis, doktor, baru kita boleh bercakap. Okay? Jadi bermanfaat tak awak tonton saya punya video Di samping kita meroyan, makan-makan, masak-masak, ada juga ilmu-ilmu yang saya sampaikan kepada anda dalam bahasa Melayu yang mungkin anda tidak akan dapat dekat negara you ataupun mana-mana badan-badan kerajaan yang akan bercakap secara terang-terangan, sebab mereka memang anti kepada LGBTIQ. Dan agama kamu juga negara yang goblok seperti itu, dia tak akan bagi cakap tentang kebaikan liwat. Faham? Sebab dia very homophobia. Okay? So kepada wanita-wanita yang rasa suami dia suka centut tapi ada rasa macam mana, macam tak selesa lah, macam sakit lah, macam something I not enjoy. Sebenarnya ramai yang
tak faham bila nak melakukan hubungan seks secara liwat ini, sebab mereka sebenarnya tidak terdedah dengan pendidikan dan mereka tak tahu, especially kepada lelaki. Diingat donat ni macam poke, macam ni ya, tidak dia tak sama. Kadang dia masukkan, dia tolak, zoom dia, kau cepat, tak boleh. You boleh macam tu, tapi kena ada cara dia. Jadi kalau anda nak tahu tips-tips untuk rasa seronok ketika anda melakukan liwat, kena tonton video saya seterusnya. Kena subscribe channel saya, support lah channel saya, sokong. Kita berbeza dari segi konten, berbeza dari segi agama, berbeza dari segi pandangan, tetapi mungkin bermanfaat kepada anda dekat luar sana. Okey, kalau saya rajin, nanti saya akan bagi tips-tips. Kita akan bagi tips-tips bagaimana cara untuk mendapatkan climax yang bila suami you liwat you, tak kira sama ada you lelaki ke, cekpok ke, transgender ke, gay ke, whatever ke, you akan dapat satu rasa yang konsisten, yang luar biasa. Dan suami you akan rasa enjoy, sayang dekat you, bagi duit lagi berkepuk-kepuk je, bersemangat cari duit untuk keluarga, sebab dia dapat perfect. Depan dapat, belakang pun dapat. Lagi tak? Kena tonton, okey? Okey. So, macam tadi dia cakap kat situ, terserah kepada pilihan anda. Kalau anda suka untuk perbuatan liwat, you boleh liwat, tapi jangan merogoh, jangan paksa orang. Ya? Kalau anda tak suka, anda rasa anda ada kepercayaan anda sendiri, anda ada rasa pegangan hidup anda sendiri, dipersilakan. Tapi you tak boleh condemn mereka-mereka yang melakukan liwat, sebab dia adalah bagus untuk kesihatan anda, bagus terlampau banyak untuk benefit daripada you melakukan liwat itu. Faham? Okay, so jangan rasa terpencil, jangan rasa kecil hati, jangan rasa terhina. Tetapi orang yang bodoh itu adalah makanan kepada orang yang pandai. Jadi kalau anda seorang yang intelektual, belajar, mencari jawapan, especially kepada mereka yang berada di United Kingdom ataupun di Eropah, kita adalah secularism. Jadi kita lebih moden, lebih advance daripada mereka-mereka bangsa-bangsa yang dimerdekakan, bangsa-bangsa hamba yang goblok dan bodoh. Bagus bercakap seperti kita seorang yang intelektual, biar orang terdengar, doktor-doktor kat negara Malaysia ke, negara goblok, negara Islam, terbeliak biji mata. Oh yeah. Mereka belajar jadi doktor pun goblok, bodoh ya. Terima kasih kerana telah menonton. Terima kasih kerana telah like. Salad I pun dah nak habis, walaupun makan sikit-sikit, nak habiskan semua. Ni burger nanti saya makan nanti. Sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika, di lain waktu. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye. Cantik tak kuku I? Cantik tak? Oh, pujilah. Cantik ke tak? I buat sendiri tau. Nampak semamai walaupun. Sebab kat sini kalau kita nak pergi kat kedai kuku, mau 100 ya, untuk buat cantik. I kalau boleh nak pakai yang panjang-panjang, macam Ricky Martin tu ambil gambar gitu kan. Oh my god. Okay, bye.